Bulletin Selatan 15 Mac 2015. Beberapa laluan di pusat bandar ditutup sempena istiadat kemahkotaan. Penubuhan Joydek merancangkan aktiviti golongan belia. SW Corp sasar 20 masjid praktik amalan 3R. CGPA pelajar bukan lagi berdasarkan pencapaian akademik. Dan akhir sekali, Poland lebur impian Malaysia dengan kemenangan 1-0. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Beberapa jalan utama di bandaraya ini akan ditutup bersempena istiadat kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar. Pegawai Turus Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, DSP Roslan Ali berkata, penutupan akan bermula pada 16 hingga 19 Mac ini untuk raptai istiadat dan 23 Mac hari istiadat berlangsung. Laluan yang ditutup mulai pukul 7 pagi hingga 1 petang pada 16 hingga 19 Mac melibatkan Jalan Skudai Pantai Lido, Jalan Tun Abdul Razak Pantai Lido dan Jalan Sungai Danga Pantai Lido. Turut ditutup ialah persimpangan lampu isyarat Jalan Air Molek Gertak Merah, persimpangan lampu isyarat Jalan Sungai Chat, Jalan Lingkaran Dalam, Jalan Abu Bakar, persimpangan lampu isyarat Tropicana Danga Bay, Jalan Pantai Lido serta persimpangan lampu isyarat Hotel M Suite, Jalan Pantai Lido. Beliau berkata laluan yang ditutup mulai pukul 10 pagi pula hingga 1 petang adalah persimpangan lampu isyarat Jalan Gereja, Jalan Ngee Heng, Jalan Tun Abdul Razak ke Pusat Bandar, Jalan Tebrau, Jalan Tun Razak, persimpangan lampu isyarat Jalan Tanjung Puteri, Jalan Jim Kui dan persimpangan lampu isyarat Jalan Tun Sri Lanang, Jalan Air Molek. Orang ramai boleh menggunakan jalan alternatif untuk ke Pusat Bandar atau Tambak Johor iaitu Jalan Tun Abdul Razak JB Central, Jalan Tun Abdul Razak Jalan Lingkaran Dalam ke Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Tun Abdul Razak Jalan Tebrau ke Kota Tinggi. Katanya mereka yang mahu ke Hospital Sultanah Aminah HSA pula boleh menggunakan Jalan Tun Abdul Razak Jalan Datin Halimah, Jalan Kolam Air, Jalan Sungai Chat, Jalan Mahmudia. Menurut beliau, laluan yang akan ditutup mulai pukul 6 pagi hingga 2 petang pada 23 Mac pula melibatkan Jalan Skudai Pantai Lido, Jalan Tun Abdul Razak Pantai Lido, Jalan Sungai Danga Pantai Lido, persimpangan lampu isyarat Jalan Air Molek Jalan Gertak Merah, persimpangan lampu isyarat Jalan Sungai Chat, Lingkaran Dalam, Jalan Abu Bakar serta persimpangan lampu isyarat Tropicana Danga Bay, Jalan Pantai Lido. Turut ditutup persimpangan lampu isyarat Hotel M Suite, Jalan Pantai Lido, persimpangan lampu isyarat Jalan Gereja, Jalan Ngee Heng, Jalan Tun Abdul Razak ke Pusat Bandar, Jalan Tebrau, Jalan Tun Razak, persimpangan lampu isyarat Jalan Tanjung Puteri, Jalan Jim Kui dan persimpangan lampu isyarat Jalan Tun Sri Lanang, Jalan Air Molek. Laluan alternatif yang boleh digunakan untuk ke Pusat Bandaraya atau Tambak Johor pula membabitkan Jalan Tun Abdul Razak Jalan Lingkaran Dalam ke Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Tun Abdul Razak Jalan Tebrau ke Kota Tinggi, manakala untuk ke HSA pula menggunakan Jalan Tun Abdul Razak Jalan Datin Halimah, Jalan Kolam Air, Jalan Sungai Chat, Jalan Mahmudia. Polis menasihatkan pengguna jalan raya supaya tidak melalui jalan-jalan dinyatakan bagi mengelakkan kesesakan, memastikan kenderaan tidak menghalang lalu lintas serta mematuhi arahan semasa dari pihak polis. Orang ramai diminta melaporkan segera kepada polis sekiranya berlaku sebarang kejadian dan menghubungi Pusat Kawalan IPK Johor bagi mendapat sebarang maklumat. Perpaduan kaum di negeri ini mampu dibentuk melalui pelbagai program yang melibatkan golongan belia di samping mewujudkan nilai-nilai permuafakatan serta jalinan kerjasama. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, melalui perubuhan Pusat Pembangunan Belia Johor atau Joydek, ia dapat merancangkan aktiviti golongan belia dengan sokongan kerajaan negeri. Dan saya juga ingin nyatakan bahawa kerajaan negeri akan terus beri perhatian secara berterusan kepada golongan belia dan aktiviti-aktiviti mereka yang mereka jayakan. Dan seperti yang saya katakan, kita bersedia untuk menambah peruntukan. Lebih-lebih lagi kita menyokong program-program yang boleh memenuhi kehendak kita, iaitu program yang melibatkan rakyat pelbagai kaum, belia pelbagai kaum. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Pusat Pembangunan Belia Negeri Johor. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Belia, Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Zulkarnain Kamisan. Sementara itu, dalam ucapannya, beliau mahu penambahan program dan aktiviti yang boleh melibatkan penyertaan pelbagai kaum pada masa akan datang agar menjadi penyumbang kepada pembangunan dan kemajuan ekonomi di negeri ini. Jelasnya, antara aktiviti yang melibatkan golongan belia termasuk sukarelawan, kesukanan dan kemasyarakatan.
Katanya melalui aktiviti berkenaan, gerakan belia berperanan membangunkan pemuafakatan, kerjasama dan perpaduan di negara ini. Beliau berkata golongan belia merupakan pelapis kepada negara kerana golongan berkenaan merupakan penghubung antara masa lalu dan masa hadapan. Terdahulu, Datuk Muhammad Khalid bersama para belia dari pelbagai daerah menyertai program santai berbasikal bersama Menteri Besar Johor dari Flat Lakin Perdana ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri di Johor Bahru. Penubuhan Pusat Pembangunan Belia Negeri Johor atau JOIDEC dilihat mampu memenuhi hasrat kerajaan negeri dalam usaha memperkasa golongan belia di negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Datuk Zulkarnain Kamisan berkata, menerusi JOIDEC, pelbagai pendekatan lebih kreatif dapat dilaksanakan yang akhirnya dapat melahirkan modal insan berkualiti dalam kalangan belia. Satu pendekatan yang lebih kreatif, lebih berfokus, berimpak dan inklusif untuk membangunkan belia Johor telah diatur lebih setahun yang lalu, iaitu dengan menumpukan kepada beberapa perkara utama, iaitu yang pertama, memperkasakan organisasi dan kepimpinan belia. Yang kedua, meningkatkan ekonomi belia melalui modal insan dan keusahawanan. Yang ketiga, menyemai sifat kesukarelawanan. Yang kelima, memperbagai aktiviti sukan dan rekreasi belia. Yang kelima, memperluas penyampaian maklumat. Dan yang keenam, memperbanyakkan sokongan dan bantuan kepada belia melalui strategi Lautan Biru. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Pusat Pembangunan Belia Negeri Johor JOIDEC di Kompleks Belia dan Sukan Lakin Johor Bahru. Menurut Datuk Zulkarnain, penubuhan JOIDEC juga dapat memantapkan kepimpinan belia di peringkat daerah dan negeri, meningkatkan perlibatan dalam pelbagai aktiviti serta menyelaras program untuk belia mengikut kesesuaian masa. Tambah beliau, seramai 62 kaki tangan kerajaan negeri Johor telah diletakkan di 6 unit yang bergerak di bawah JOIDEC. Dengan kekuatan kaki tangan sedia ada di bawah kerajaan negeri Johor, seramai 62 orang yang sebelum ini hanya bernaung di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor tanpa tugasan yang khusus. Hari ini, mereka boleh menunjukkan keupayaan mereka masing-masing. Mereka telah diletakkan di bawah 6 unit utama, iaitu unit usahawan muda, unit modal insan, unit sukarelawan Darul Takzim yang menjadi jantung dan hati kepada JOIDEC, unit media, unit sukan dan rekreasi, dan unit pentadbiran serta bantuan persatuan. Pusat pembangunan belia ini juga mempunyai cawangan di setiap daerah untuk menggerakkan aktiviti belia di peringkat akar umbi. Yang amat berhormat Datuk, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, walaupun beroperasi secara tidak rasmi sebelum ini, jika dilihat tarikh hari ini, JOIDEC telah genap 1 tahun 14 hari dan JOIDEC ini telah aktif melaksanakan pelbagai program di peringkat negeri dan juga daerah. Dan JOIDEC juga telah berjaya meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada hati masyarakat. Untuk pengetahuan yang amat berhormat Datuk, JOIDEC telah melaksanakan lebih 250 program di peringkat negeri dan daerah. Dalam pada itu, wakil belia yang ditemui TV Selatan berharap penubuhan pusat tersebut mampu melahirkan para belia yang bermutu tinggi. Yang mana kita tahu dalam negeri Johor ni terdapat 42% daripada komposisi penduduk dalam negeri Johor ini merupakan golongan belia. Jadi dalam daerah Johor Bahru, dalam negeri Johor sendiri kita terdapat 1.3 juta belia, dan dalam daerah Johor Bahru kita terdapat 600,000 orang belia, yang mana separuh daripada penduduk belia dalam negeri Johor merupakan adalah orang belia. Jadi program pada hari ini amat baik, amat berkesan untuk mengumpulkan sebilangan besar belia-belia, yang mana JOIDEC ini akan menjalankan pelbagai aktiviti bersifat kesukarelaan, bersifat kesukanan, bersifat keusahawanan yang mana diminati oleh belia-belia pada hari ini. Saya harap program ini akan berterusan sentiasa. Sekurang-kurangnya kita buat dalam setahun 2 kali. Jadi secara tidak langsung program ini kita dapat memanfaatkan pada belia yang orang kata ada berkemahiran. Contohnya hari ini kita ada kayuhan basikal, kita ada jamming apa semua. Jadi kita boleh bersatu. Secara tak langsung kemuafakatan tu dalam belia negeri Johor ni kita boleh lihat dah. Abang datang ni sebagai apa? Macam baju biru?
Okey. Sebenarnya kami ni datang sebagai volunteer, iaitu daripada daerah Kluang, sebab kami mempunyai satu tim sukarelawan lah yang orang kata memang sentiasa melibatkan diri dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor, terutamanya dalam daerah Kluang lah, untuk membuat kerja-kerja volunteer. Dan secara tak langsung juga kami dijemput pada hari ini untuk memanfaatkan aktiviti yang ada yang dilakukan dalam program pelancaran JODEC yang dirasmikan oleh Menteri Besar kita pada hari ini. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp menyasarkan sebanyak 20 masjid di negeri ini mempraktikkan amalan 3R, iaitu guna semula, kitar semula dan pengurangan sepanjang tahun ini. Pengarahnya Asri Ahmad berkata, hingga kini hanya 9 masjid di Johor yang terlibat dalam program mengimarahkan masjid melalui amalan 3R, antaranya di Kota Tinggi dan Batu Pahat. Memetik laporan utusan online, pihaknya akan memberi bantuan seperti tong kitar semula dan khidmat nasihat kepada ahli jawatankuasa masjid yang berminat untuk menyertai program tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pengurusan 3R dan pengkoposan Takakura di sebuah masjid di Johor Bahru. Hadir sama Ketua Whip Majlis Bandaraya Johor Bahru MPJB Datuk Yahya Jaafar dan Timbalan Pengerusi Masjid Jamik Bandar Baru Uda Sunawan Matsum. Program pengurusan 3R dan pengkoposan Takakura di masjid itu merupakan salah satu program Jelajah Mata Hati 2015, anjuran SW Corp yang bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang pemeliharaan alam sekitar serta mewujudkan persekitaran yang bersih dan indah. Malah menerusi program itu, pihak masjid mampu menjana pendapatan purata RM3,000 sebulan hasil jualan barangan kitar semula berkenaan yang boleh digunakan untuk melaksanakan pelbagai program. Paparan berita seterusnya kita akan kembali selepas ini. Kita kembali semula. Purata nilai grade kumulatif CGPA tidak lagi dikira berdasarkan pencapaian akademik semata-mata di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025 PPPM-PT. Sebaliknya, kaedah pentaksiran berintegrasi CGPA dalam PPPM-PT akan mengambil kira penglibatan pelajar dalam kurikulum, aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan, kemahiran dan kepimpinan. Demikian menurut Menteri Pendidikan kedua Datuk Seri Idris Jusoh. Katanya kaedah pentaksiran berintegrasi CGPA itu akan dilaksanakan di bawah lonjakan pertama PPPM-PT bagi melahirkan graduan keusahawanan, holistik dan seimbang. Beliau menjelaskan pelaksanaan kaedah pentaksiran berintegrasi CGPA itu mungkin mengambil masa yang lama kerana perbincangan mengenai perkara itu sedang dijalankan di peringkat universiti awam. Di bawah PPPM-PT, program pendidikan, latihan teknik dan vocational TVET akan diperkasakan dengan menjadikan bidang tersebut dipacu pihak industri serta menjadi pilihan premier untuk pelajar. Beliau berkata inisiatif program TVET dapat memberikan kepelbagaian dalam akses pendidikan yang dilaksanakan melalui kolej vocational, politeknik dan kolej komuniti serta 4 universiti teknikal. PPPM-PT merupakan kesinambungan daripada PPPM Sektor Sekolah dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara PSPTN. Pelan baru itu merangkumi 10 lonjakan antaranya graduan keusahawanan, holistik dan seimbang, kecemerlangan bakat pendidikan tinggi, masyarakat yang belajar sepanjang hayat dan kualiti graduan TVET. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan bahawa UMNO tidak akan berjaya pada pilihan raya umum akan datang sekiranya anggota parti itu bersengketa dan berpecah belah. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata untuk itu, anggota UMNO seharusnya mengamalkan solidariti, persepakatan dan bekerjasama sesama mereka.
Beliau turut mengingatkan anggota UMNO supaya mengurangkan permasalahan dalaman dan cantas-mencantas antara satu sama lain selain mengelakkan daripada mewujudkan dua pasukan dalam bahagian parti itu. Menurut beliau lagi, setiap anggota UMNO perlu sentiasa peka akan tugas utama masing-masing iaitu memastikan UMNO terus berkuasa, memimpin dan memperjuangkan hak rakyat. Beliau berkata demikian menerusi catatan di blognya najibrazak.com. Seterusnya untuk laporan sukan bersama Nashtah Amri dalam Arena Selatan. Impian skuad hoki wanita Malaysia untuk memburu tiket ke Sukan Olimpik tahun depan tidak kesampaian apabila kalah 1-0 kepada Poland pada separuh akhir pusingan kedua Liga Hoki Dunia di Stadium Nasional Major Dian Chan. Rekod bersih Malaysia sepanjang kejohanan ini akhirnya tercalar apabila Marlina Rebecca menyempurnakan pukulan sudut penalti seawal minit ketiga sekaligus Poland mempertahankan kedudukan sehingga tamat perlawanan. Malaysia memulakan perlawanan dengan berhati-hati sehingga gagal mengatur gerakan kemas untuk mengekang kemarahan pasukan Poland. Tersentak dengan gol pembukaan, skuad negara bimbingan Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim cuba membuka ruang dan peluang untuk menyamakan kedudukan tetapi Poland memperkukuhkan benteng pertahanan. Bagaimanapun terdesak untuk tidak melepaskan peluang ke final, Malaysia bangkit dengan garang pada babak akhir perlawanan. Namun peluang terbaik Anis Nadia On yang berdepan dengan penjaga gol Poland gagal dimanfaatkan. Nasim berkata sasaran seterusnya ialah Sukan SEA 2015 di Singapura dan beliau telah mengenal pasti beberapa pemain baharu dalam usaha untuk memantapkan semula pasukan. Sekian sahaja untuk paparan edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.